أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. أما بعد، kita sambung tadabbur surah Al-Jin. Ayat 20. Okey. Sebelum ayat 20, Allah menceritakan tentang jin. Tentang jin. Jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dicerita oleh jin dalam surah jin ialah jin mengatakan sebahagian kami ada yang jin berkata setengah kami ada yang Muslim dan ada yang kafir. Dan jin pun bagi tahu siapa yang kufur maka mereka akan masuk neraka Jahannam. Dan jin juga berkata sumber rezeki kepada semua makhluk Allah ialah asas untuk mendapat rezeki Allah. Apa dia? Kalau ikut pendapat jin, biasa kita dengar pendapat manusia kan, nak cari rezeki kena buat sekian-sekian. Tapi ikut pendapat jin, nak dapat rezeki apa perlu buat? Ayat berapa? Ayat berapa? 16. Cukup jelas akidah jin dalam bab mencari rezeki. Apa kata jin? Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Jikalau mereka istiqamah, beriman dan tetap pendirian di atas jalan kebenaran, la asqaynahum, Allah kata kami akan beri mereka minum ma'an ghadaqa, air yang banyak. Rezeki ni ada nasi kan, ada roti, ada buah-bahan, tapi Allah sebut air. Sebab apa air? Sebab semua sesuatu berasal daripada air. Roti, beras, apple, bahkan manusia pun berasal daripada air. Tidak ada sesuatu yang tidak berasal daripada air. Jadi kalau nak rezeki, asasnya apa dia? Kerja kuat, kerja keras, ataupun beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Sebab itu dalam surah Nuh kita dah belajar ke belum? Belum? Oh belum. Nuh kata apa pada kaum dia? Pertama, istaghfiru, minta ampun kepada Tuhan kamu. Lepas kamu minta ampun, lepas kamu bertaubat, Allah buat apa? Tak tahu. Tak tahu sebab tak belajar lagi. Kalau saya tanya surah yang dah belajar, boleh jawab tak? Yursilis samaa'a alaikum midrara.
Kalau bertaubatlah kamu kepada Allah, maka Allah akan turunkan daripada sama langit midrara, air yang lebat. Dan wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan memberi kepada kamu amwal. Apa makna amwal? Harta-harta. Wa banin, dan anak-anak lelaki. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara, dan Allah akan jadikan untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Semua bermula daripada apa? Tak. Bermula daripada bertaubat, beriman kepada Allah. Tengok ikatan, ha? Banyak ayat dalam Al-Quran Allah ikatkan antara rezeki dengan beriman, antara rezeki dengan bertaubat. Dan tak jumpa ayat yang Allah kata kalau nak rezeki kena bekerja keras. Yang banyak ialah kalau nak rezeki kena beriman, kalau nak rezeki kena bertaubat. Maknanya punca rezeki murah bukan bekerja keras, tapi beriman dan bertakwa. Punca rezeki sempit bukan sebab malah bekerja, tapi sebab tak beriman dan tak bertakwa. Sama juga ayat yang kita orang Melayu suka hafal ataupun suka tampal, kan? Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalan keluar dan Allah bagi rezeki yang tak di. Bila tu dapat jalan keluar dan rezeki tak disangka? Bertakwa ke bekerja? Bertakwa. Cuma kita kena faham, bila bertakwa kena bekerja tak? Ya. Sebab bekerja juga perintah Allah. Cuma bekerja, bertakwa dalam bekerja. Jangan bekerja tinggal takwa. Ramai yang bekerja solat lambat, rezeki dia sempit. Okey. Jadi kalau nak dapat rezeki, ambillah pandangan jin. Beriman kepada Allah, bertakwa, beristiqamah. Okey, kemudian Allah, jin juga bagi tahu, ataupun ini juga kata-kata Allah, sesungguhnya mesti Allah, janganlah kamu sebut ataupun jangan kamu mensyirikkan Allah dalam tempat ibadat. Ada tak orang mensyirikkan Allah dalam masjid? Ada tak yang syirik pada Allah dalam masjid? Ada. Solat bukan kerana Allah, syiriklah. Kadang-kadang orang mengajar menyalahgunakan ayat Quran untuk kepentingan, itu pun syirik. Cuma ada syirik besar, ada syirik kecil. Okey, kemudian ayat 19, di hujung ayat 19 ada perkataan libada. Siapa ingat lagi apa makna libada? Apa dah? Berkerumun. Apa maksud? Siapa berkerumun? Jin. Kenapa? Bila jin berkerumun? Bila qama Abdullah ni ialah Nabi lah. Bila Nabi salat, bila Nabi berdiri beribadat, maka jin datang beramai-ramai dan berkerumun. Kerumun untuk apa? Untuk dengar ayat Al-Quran. Kenapa mereka sampai berlomba, berebut dan libadah ni makna kadang-kadang bertindih-tindih? Kenapa sampai tahap tu? Sebab dia rasa takjub, dia rasa kagum dengan Al-Quran, rasa kagum dengan ibadat Nabi Muhammad, rasa kagum dengan para sahabat yang kuat dan istiqamah ikut ajaran Islam walaupun hujan besar. Jadi jin rasa kagum. Jadi bila mereka dengar ayat Quran tu, mereka seronok sampai libadah. Kita ada tak manusia macam tu? Bila orang baca Quran, bila orang tafsir Al-Quran, semua berebut nak dengar. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada tak ada kan? Kat mana ni? Cakap tak ada fakta. Tak ada.
Mana ada orang diceramah semua berabuk, bertindih-tindih kan, sampai tak ada ruang kosong. Yang ada ruang kosong banyak, dan orang yang ada pun bukan berkerumun untuk mendengar, tapi kadang-kadang tertidur. Ini pendapat pertama, libadah jin. Pendapat kedua, saya dah bagi tahu. Siapa yang berkerumun ni selain pada jin? Siapa? Siapa? Manusia mana ni? Orang musyrikin. Bila Nabi beribadat, bila Nabi solat, bila Nabi baca Quran, orang musyrikin pendapat kedua juga berkerumun. Tapi kerumun orang musyrikin tak sama dengan kerumun jin. Orang musyrikin berkerumun untuk apa? Untuk menghalang daripada Nabi beribadat dan berbagi tazkirah. Dua tujuan yang berbeza. Satu kerumun sebab minat, satu kerumun sebab benci dan geram. Okey, kemudian ayat 20, ayat hari ini kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Sekarang ini bukan kata-kata jin dah. Sampai ayat ni bukan kata-kata jin. Kata-kata Allah, dan Allah perintah pada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, qul, katakanlah. Bila Allah kata qul, Allah perintah kepada siapa? Nabi Muhammad. Bila Allah perintah pada Nabi supaya Nabi sampaikan kepada umat, dan dengan perkataan qul, wajib tak Nabi sampaikan? Wajib. Tapi kalau ayat yang tidak ada qul, Nabi wajib tak sampai pada kita? Kalau tak ada qul, wajib tak Nabi sampaikan? Ayat yang tak ada qul wajib. Jadi apa beza? Apa beza ayat ada qul dengan ayat yang tidak ada qul? Ayat yang ada qul lagi wajib Nabi sampaikan. Yang tak ada qul wajib juga. Tapi kalau qul lagi wajib. Boleh? Jadi banyak tak ayat yang ada qul? Banyak. Tapi yang kita tahu berapa qul? 3 qul, 4 qul. Katakanlah innama, sesungguhnya, hanyalah. Innama kena terjemah hanyalah. Ad'u, aku menyeru, ataupun aku mengajak. Rabbi, dia lebih tepat apa dia ni? Rabbi, penciptaku. Tengok, ad'u ni kita boleh terjemah aku menyeru, boleh terjemah aku berdoa. Tapi kalau konteks ayat ni, apa makna yang paling sesuai? Sebab lepas ad'u tu Rabbi, takkan aku menyeru Tuhanku? Apa makna perkataan yang sesuai? Ad'u ni apa dia? Menyembah. Ad'u ni daripada perkataan doa, ataupun kalau fi'il madhi da'a, mudhari' dia yad'u. Kalau masdar dia doa, dah jadi bahasa Melayu ni. Ni doa dalam bahasa Arab, makna dia minta, seru. Satu lagi, ibadat. Doa juga mana dia? Ibadat. Jadi perkataan
Ad'u ni yang paling sesuai diterjemah apa dia? Ha? Aku menyembah ataupun aku beribadat. Jadi seru ni tak berapa tepat. Aku beribadat kepada penciptaku. Sebab tu ada innama. Bila ada innama, apa makna dia? Sesungguhnya hanyalah aku beribadat kepada Tuhanku, tidak ada yang lain. Dan Nabi tegaskan lagi, Allah suruh Nabi tegaskan, wala usyriku, dan tidak aku mensyirikkan ataupun mensekutukan dengannya ahada, seorang pun. Nabi, Allah perintah pada Nabi dua perkara. Pertama, bagi tahu pada semua aku hanya menyembah Allah. Yang kedua, aku tidak mensyirikkan. Kenapa mesti ada dua? Kenapa mesti ada dua? Satu sembah, yang kedua tidak syirik. Sama juga la ilaha, satu nafi, la ilaha, tidak ada Tuhan. Yang kedua isbat. Dia mesti ada dua. Kenapa? Kalau ada satu, aku sembah Allah saja. Ramai yang sembah Allah tapi dalam masa yang sama dia syirikkan Allah. Mana iman dia belum betul, ibadat dia tak betul. Dia, dan ada juga yang syirik pada Allah tapi dia beribadat, ada juga. Jadi yang betul pada beribadat tapi tidak ada langsung syirik. Dosa yang paling besar ialah syirik. Sebab itulah dengan sebab syirik semua amalan, satu syirik je semua amalan terbatal. Kalau kita bercakap bohong, buat dosa, tapi amalan lain tak terbatal. Kalau kita melewatkan solat, dosa melewatkan solat, tapi amalan lain tak terbatal. Tapi kalau kita menduakan Allah, solat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, semua sia-sia. Cuba buka surah ni. Surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65.
Okey. Cuba terjemah. Laqad uhiya. Lam pasti, qad sesungguhnya, uhiya telah diwahyukan, ilaika kepada engkau Muhammad. Apa dia yang diwahyu oleh pada Nabi? Apa dia yang diwahyu pada Nabi? Al-Quran lah. Wa ilal lazina min qablika, dan diwahyukan juga kepada orang yang sebelum kamu. Apa dia? Taurat, Injil. Apa yang diwahyukan antara intipati yang Allah wahyu pada Nabi dan kepada para Nabi dahulu, sama je. Antaranya apa dia? Lain asyrakta, pasti sekiranya engkau, ni engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Kalau engkau mensyirikkan Allah, apa akan berlaku? La yahbatanna, pasti akan, apa dia yahbata? Terhapus, terpadam, sia-sia. Apa dia yang sia-sia? Bukan umur, amaluka, amalan engkau. Amalan siapa ni? Amalan Nabi. Dan bila amalan terbatal, akibatnya apa? Wala takunanna, pastilah engkau akan menjadi orang yang rugi. Di mana rugi ni? Di akhirat. Apa maksud rugi? Dia tak akan masuk syurga sampai bila-bila. Ni Allah kata kepada siapa ni? Kepada Nabi kan? Mungkin tak Nabi mensyirikkan Allah? Mungkin tak? Tak. Kalau tak mungkin, kenapa Allah kata kalau engkau syirik? Nabi tak mungkin syirik, tapi kenapa Allah buat contoh? Kalau engkau syirik, jaga-jaga, kalau engkau syirik, semua amalan terbatas. Sedangkan Nabi tak mungkin syirik. Nabi nak bagi, Allah nak bagi amaran sebenarnya. Kalau orang sehebat Nabi, amalan yang terbaik macam Nabi, ada syirik sikit je terbatal. Kalau orang macam kamu, lagilah hancur amalan kamu. Jadi jangan main-main dengan syirik. Dalam hadis Nabi, Nabi kata siapa yang beramal kerana Allah, tapi dalam kerana Allah ada unsur syirik, maka Nabi, Allah kata dalam hadis Qudusi, aku tinggalkan dia dan amalan dia sekaligus. Aku tak pandang dia dan tak pandang amalannya. Walaupun umrah, haji, sedekah berjuta-juta, aku tak nilai langsung. Sebab apa? Ada unsur syirik. Macam mana amalan boleh jadi syirik? Antaranya, dia percaya pada manusia. Manusia ada kuasa kan, menyembuh, menyihatkan, memanjangkan umur. Kadang-kadang percaya pada benda, kadang-kadang percaya pada bomoh. Semua amalan terbatal. Okey. Kadang-kadang dia sakit pergi hospital makan obat, dia percaya pada obat tu, pun terbatal semua amalannya. Okey. Kemudian Allah perintah lagi Nabi, qul, katakanlah, inni, sesungguhnya aku, la amliku, tidak, amliku daripada milik, dah jadi bahasa Melayu. Aku tidak, sesungguhnya aku tidak memiliki darran. Darran apa dia? Apa dia darran? Mudarat.
wala rasyada, dan tidak juga rasyada apa dah? Petunjuk ataupun lawan mudarat, kebaikan, faedah. Ha? La amliku lakum. Syukran. La amliku lakum darran wala, aku tidak memiliki lakum untuk kamu mudarat, dan tidak juga petunjuk. Apa yang Allah nak bagi tahu? Apa yang Allah perintah pada Nabi supaya bagi tahu pada kita? Allah kata pada Nabi, bagi tahu pada umat kamu, apa dia? Aku ni walaupun ke Nabi, aku tak boleh memudaratkan kamu, dan aku tak boleh bagi manfaat pada kamu. Faham? Mudarat ni contoh apa dia? Aku nak jadikan kamu miskin, aku tak ada kuasa. Aku nak jadi kamu sakit, aku tak boleh. Ataupun rasyada, aku nak bagi hidayah pada kamu, tak boleh. Aku nak bagi kamu sihat, tak boleh. Aku nak bagi kamu kaya, tak boleh. Kenapa aku tak boleh semua tu walaupun aku Nabi? Kenapa? Kenapa? Sebab Nabi, walaupun dia Nabi, dia tetap makhluk. Bila makhluk tak memiliki apa-apa. Satu. Yang kedua, yang betul-betul boleh bagi musibah, bagi mudarat, bagi manfaat, hanya satu je, iaitu Allah sahaja. Boleh? Sebab itulah antara benda yang boleh mensyirikkan manusia apa dia? Contoh, dia pergi ke kubur orang mati, syekh ke, wali ke, dia kata, wahai syekh, sampaikan doaku pada Allah, ataupun sampaikan doaku pada Nabi. Itu syirik. Kenapa? Sebab syekh itu satu makhluk, yang kedua dah mati. Dia boleh tak beri manfaat pada kita, iaitu tolong sampai doa? Boleh? Tak boleh. Apa dalil syekh tu tak boleh? Apa dalil syekh tu tak boleh? Nabi boleh ke tak? Nabi boleh tak? Nabi boleh ke tak? Jadi kalau ini Nabi cakap di masa hidup ke dah mati? Kalau Nabi masa hidup pun tak boleh nak tolong sampaikan doa, kalau Nabi dah mati lagi tak boleh. Kalau Nabi tak boleh, kalau syekh fulan-fulan boleh? Lagi tak boleh. Boleh. Sebab tu Allah perintah pada kita semua pada ud'uni, doalah kepada aku secara terus, jangan pakai orang tengah. Boleh faham? Astajib lakum, aku akan perkenankan. Ini yang huraian kepada aku tidak syirik. Kamu pun jangan syirik. Apa dia? Kalau aku syirik ni, aku mendakwa aku boleh bagi mudarat. Kamu nak hidayah, okey, minum air ni, minum air ni dapat hidayah. Itu syirik. Hidayah adalah hak Allah sahaja. Siapa nak dia usaha Allah bagi tanpa melalui air. Bolehkah? Sebab itulah Allah ajar Nabi kan, bila nak berhijrah kena ada perancangan kan. Allah boleh tak nak jadikan Nabi berhijrah tanpa perancangan? Allah angkat je Nabi terus pergi ke Madinah. Boleh tak? Macam Allah angkat Nabi ke Isra' dan Mi'raj. Betul? Tak ada siapa tahu. Tapi Nabi kena rancang, Nabi kena sembunyi dalam gua, Nabi kena naik unta, Nabi kena buru oleh musuh. Sebab apa? Sebab Nabi tak memiliki darran wala rasyada. Dan dalam peperangan Uhud, Nabi luka tak?
Luka tak? Patah tak gigi? Sebab apa patah? Dia kan Nabi. Sebab Nabi tak boleh memiliki darran wala. Ini untuk siapa ni? Nabi tak boleh bagi mudarat dan kebaikan. Untuk siapa? Untuk Nabi ke untuk orang? Ha? Tak tengok ayat ni. Aku tak memiliki untuk kamu mudarat dan, jadi Nabi nak bagi tahu aku tak boleh bagi kebaikan, tak boleh bagi keburukan pada kamu. Faham? Okey, untuk diri aku sendiri boleh ke tak? Yang ayat ni untuk orang. Nabi boleh tak bagi mudarat ataupun manfaat untuk diri sendiri? Boleh tak? Boleh ke tak? Haji boleh ke tak? Tak boleh, ada dalil. Tak payah fikir. Ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Ingat ayat tu untuk orang, ayat ni untuk Nabi. Okey, qul. Katakanlah ini sesungguhnya aku lan yujirani. Lan ni apa makna dia? Tidak. La pun tidak juga. Lam pun tidak juga. Ini lan tidak juga. Tapi semua tu tiga-tiga berbeza. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya aku tidak sekali-kali yujirani dapat melindungi aku minallah dari Allah ahadun seorang pun. Okey, apa maksud ni? Apa maksud? Kalau yang tadi aku tak boleh bagi manfaat dan mudarat kepada kamu, yang ni pula, yang ni tak ada seorang pula yang boleh selamatkan aku daripada Allah. Daripada Allah maksudnya daripada azab Allah. Tak ada siapa boleh selamatkan aku. Aku tak boleh selamatkan kamu dan kamu pun tak boleh selamatkan aku daripada apa ni? Kalau sebut minallah makna daripada azab Allah. Bila ni? Bila aku tak beriman? Contoh pakcik Nabi kan Abu Talib. Walaupun dia pakcik Nabi, tapi bila dia tak beriman, boleh tak Nabi selamatkan dia? Tak boleh. Walaupun anak saudaranya adalah seorang Nabi yang terbaik, tak boleh selamatkan. Ibrahim kan, Nabi Ibrahim, boleh tak selamatkan bapa dia? Tak boleh, walaupun anaknya seorang Nabi. Itulah hebat macam mana manusia dia tak boleh ambil hak Tuhan. Hak hidayah Allah, hak bagi mudarat Allah, hak bagi manfaat hak Allah. Kemudian walan ajida, dan tidak sekali-kali ajida pada aku dapati min dunihi dari selainnya. Selain siapa? Selainnya, iaitu selain Allah. Aku tak dapati selain daripada Allah ada multahada. Apa makna multahada? Tempat berlindung. Boleh? Jadi bahagian kedua Nabi kata apa?
Setelah Nabi kata tak ada siapa yang boleh selamatkan aku kalau aku tak beriman, walaupun aku Nabi. Yang kedua, aku dapati sebenarnya tak ada satu pun tempat berlindung melainkan mesti hanya kepada Allah sahaja, walaupun aku Nabi. Sebab tu Allah perintah Nabi berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Kan? Ayat apa dah? Allah kata pada Nabi, sebut, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Ayat apa? Kul a'udzu bin nas. Allah perintah pada siapa? Kul, kata Muhammad. A'udzu, kata, cakap apa? A'udzu, aku berlindung dengan Rabbin nas. Jadi Nabi pun kena sebut a'udzu, aku berlindung dengan Allah. Orang macam kita lagilah kena berlindung dengan Allah. Okey? Sebab itulah manusia yang paling hebat dan manusia paling kuat siapa? Siapa yang paling kuat dan paling hebat? Ha? Siapa dia? Siapa ni? Saya bagi jawapan A to M. B, Nabi Muhammad. C, Nabi Ibrahim. D, orang yang betul-betul hanya bergantung pada Allah. Ha? Orang yang paling kuat, orang paling hebat ialah orang yang 100% bergantung pada Allah. Dia pasti kuat sebab dia bergantung dengan yang paling kuat. Sebab itulah Hajar duduk tengah padang pasir kan. Kuat tak? Kuat walaupun tak ada apa-apa sebab dia hanya bergantung pada Allah. Nabi ketika sembunyi dalam gua Sur, tenang tak? Tenang sebab dia bergantung pada Allah walaupun musuh depan mata. Jadi kalau nak jadi orang hebat, jangan bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada suami. Jangan bergantung pada duit. Jangan bergantung pada telefon. Semua datang bawa telefon tak? Bawa telefon? Wah, jadi lemah lah. Ada tak yang tak bawa telefon? Ada? Ni telefon rosak ke apa? Ha? Oh, tengah cas. Okey. Habis kerja Nabi apa? Kalau Nabi tak boleh bagi hidayat pada orang, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat, tak boleh jadi orang tu kaya, habis apa kerja Nabi? Illa balagha, melainkan hanya balag. Apa makna balag? Hanya menyampai. Kerja Nabi satu je, menyampai. Menyampai. Dan Nabi menyampai pula daripada siapa? Bukan daripada nafsu dia, bukan daripada manusia. Minallah. Yang Nabi sampai semuanya daripada Allah. Dan warisalatihi, dan risalahnya. Risalah Allah, iaitu message Allah. Quran dan hadis. Sebab itulah saya pun tak tahulah, kadang-kadang kita dengan seseorang, katalah kadang-kadang ustaz kan, ustaz tu boleh berubat orang, ustaz tu boleh buat macam-macam kan, kita pun rasa ustaz tu hebat. Sedangkan Nabi tak ada hebat apa pun. Nabi hanya menyampai je. Takkanlah orang ustaz tu lebih hebat pada Nabi. Zaman Nabi tak ada. Bila sakit je orang cari Nabi, tak ada. Bahkan bila orang sakit, dia cari siapa? Zaman Nabi kalau sakit cari apa? Cari Al-Quran, cari Allah. Sebab yang betul-betul boleh menyembuhkan ialah Allah. Kita kalau sakit je doktor, kalau tak doktor ustaz. Boleh? Okey ke? Kalau rumah ada masalah,
Dia buat apa orang kita? Dia pagar kat luar kan. Pagar dah ada, pagar simen. Dia buat satu lagi lapis pagar. Pagar apa? Daripada tak pernah buat. Dengan garam kan? Pernah kan? Dia tabur garam. Itu kerja siapa tu? Pagar rumah dengan garam. Kerja siapa? Ustaz lah. Ustaz. Sebenarnya tak ada satu pun hadis dalil yang sahih jin, syaitan takut pada garam. Tak ada satu hadis. Jin takut pada garam ke, syaitan lari ke daripada garam? Tak. Kalau syaitan takut pada garam, makanlah garam banyak-banyak. Sama juga nak pagar rumah kan. Pagar rumah bukan dengan garam, bukan dengan apa lagi? Apa lagi? Lada hitam kan. Tapi kalau takut syaitan daripada masuk rumah, pagarlah dengan zikir, dengan baca surah Baqarah, dengan Al-Quran. Yang tu dia tak buat sebab apa? Panjang ustaz surah Baqarah. Yang tabur garam tu ustaz buat, bayar duit, habis cerita kan. Tapi kalau benda tu kalau percaya, syirik. Duit habis, syirik dapat, amalan sia-sia. Boleh? Okey. Ada satu ayat. Maksud ayat macam ni. Cuba teka ayat apa? Saya bagi maksud je. Katalah wahai Muhammad, sekiranya bagi tahu aku, sekiranya Allah matikan aku, Allah perintah pada Nabi supaya bagi tahu pada orang musyrik Mekah. Bagi tahu apa? Sekiranya Allah membinasakan aku, mematikan aku, dan mematikan orang yang bersama aku, iaitu para sahabat, maka siapa yang akan dapat selamatkan kamu daripada azab Allah? Faham? Faham maksud ayat? Faham kan? Okey, ayat apa? Surah? Ayat awal ke akhir ke tengah? Tengah? Surah dah betul, tempat ayat tu salah. Betul dah surah Al-Mulk, tapi bukan tengah, akhir. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i. Kemudian Qul ara'aytum lepas tu apa? Qul ara'aytum in ahlaka ni Allahu Qul in ahlakani Allahu wa man ma'ya au rahimana faman yujiru al-kafirina min azabin alim. Ayat berapa tu? 28. Okey, cuba terjemah. Qul, katalah wahai Muhammad, ara'aitum, bagitahulah aku. Allah perintah pada Nabi supaya bagi tahu siapa orang musyrikin. Bagi tahu apa? Ara'aitum, cuba kamu bagi tahu aku. Bagi tahu apa?
In ahlakani Allah, sekiranya Allah mematikan aku. Orang musyrikin nak tak Nabi mati? Nak sangat. Maka Nabi pun cakap pada mereka, okey, kalau kamu nak aku mati, dan Allah betul-betul matikan aku, dan Allah juga matikan waman ma'i, dan orang yang bersama aku. Siapa? Para sahabat. Kamu nak aku mati, kamu nak sahabat mati, dan Allah betul-betul bagi mati. Au rahimana, ataupun Allah merahmati kami, iaitu Allah biarkan kami hidup. Sama ada Allah matikan kami ataupun kami biarkan kami hidup. Faman, maka siapa? Yujiru. Yuji apa ni? Ni yujirani. Siapa yang boleh melindungi al-kafirin, orang-orang kafir, min azabin alim, daripada zat yang pedih. Apa maksud ayat ni? Kerja Nabi masa di Mekah apa dia? Nak mencelakakan orang musyrikin ke nak apa? Balagh. Nak menyampaikan dakwah, dan tujuan dakwah nak selamatkan mereka daripada azab Allah. Nabi hanya menyampaikan, tapi yang selamatkan siapa? Allah. Tapi orang musyrikin tolak dakwah Nabi. Dia anggap kerja Nabi ni kerja sia-sia dan mengancam kehidupan mereka. Dan mereka nak sangat Nabi itu kalau boleh mati. Nabi pun kata, okeylah, kalau kamu nak aku mati, aku pun mati. Kamu ni selamat tak daripada azab Allah? Selamat tak kalau aku mati? Tak selamat kan? Jadi kenapa kamu nak sangat aku mati? Sadarkah aku bukan nak menyusahkan kamu. Aku hanya nak selamatkan kamu daripada azab Allah saja. Kalau aku mati, kamu tak beriman, tak selamat juga. Jadi berimanlah, bukan soal aku, bukan soal peribadi, tapi soal diri kamu. Beriman, selamat daripada azab Allah. Aku hanya menyampaikan. Kenapa bermusuh dengan aku? Faham? Boleh faham? Kerjaku hanya menyampaikan. Samalah sekarang ramai tak ustaz? Ada ustaz cakap benda yang benar, tapi orang tak suka, orang bermusuh dengan dia. Kenapa bermusuh dengan ustaz? Ustaz hanya cerita yang benar supaya kamu selamat, supaya amalan kamu diterima. Betul? Kenapa bermusuh dengan ustaz? Boleh? Okey. Kemudian hatta, sehingga, iza, apabila, ra'au, mereka melihat. Sampai bila ni orang musyrikin, orang kafir bermusuh dengan Nabi, menentang Nabi? Sampai bila ni? Ada batas dia, ada had dia, iaitu sampai mereka melihat ma yu'adun, apa yang yu'adun, mereka dijanjikan. Apa dia yang mereka dijanjikan? Azab Allah. Bila mereka betul-betul nampak azab Allah, barulah fasaya'lamuna, lalu mereka akan mengetahui. Man ad'af, siapa yang, kalau dhaif lemah, kalau ad'af, kalau kabir besar, kalau akbar lebih besar ataupun paling besar. Jadi kalau dhaif lemah, kalau ad'af paling, siapa yang paling lemah? Oh, ada ayat tertinggal. Ayat nombor berapa? Jadi ini ayat 24 ni. Ayat 23 bermula dengan apa? Oh. Okey. Alhamdulillah ada orang sedar.
ayat daripada sini, illa balagha minallahi wa risalatihi, kemudian wa man ya'sillah. Ini tertinggal satu ayat sebahagian ayat 23 kan? Kita tulis kat sini ya. Waman ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abadan. Dah. Okey. Jadi yang ni sepah warisalati sambung sini kan? Okey. Kerja aku hanyalah menyampaikan, dan menyampaikan pula bukan daripada nafsu aku tapi daripada Allah dan risalahnya. Dan selepas aku sampaikan, hasilnya apa? Wa man ya'sillah, siapa yang ya'si daripada maksiat, siapa yang ingkar, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka balasannya fa inna, dan siapa yang ingkar Allah wa rasulahu dan Rasulnya, fa inna lahu, maka sesungguhnya lahu, baginya, nar, api Jahannam. Bukan setakat dapat api, tapi khalidina, mereka kekal fiha, dalamnya, abadan, selama-lamanya. Boleh? Jadi kerjaku bukan bagi hidayat, kerjaku hanya menyampaikan. Tapi kalau kamu tak beriman, itu bukan urusan aku. Kamu akan diazab oleh Allah, bukan aku yang mengazab. Bahkan kalau aku tak beriman pun sama, akibatnya sama. Okey, kemudian ayat 24 kan? Hatta sehinggalah, sampai bila ni orang-orang musyrikin menentang Allah dan Rasul, sehingga satu masa mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, iaitu azab Allah. Maka ketika itu Allah kata kelak mereka akan tahu dengan yakin siapa yang paling adhaf, paling lemah, nasira, penolong. Apa maksud ni? Di akhirat besok, orang kafir masa kat dunia dia banggakan dia kuat, dia hebat, dia ramai. Tapi bila di akhirat, dialah yang paling lemah. Kenapa paling lemah? Masa tu mereka ada tak penolong? Tak ada. Dan di badan mereka ada tak sesuatu yang boleh tolong mereka? Tak ada. Bahkan mereka bogel. Dan wa aqallu adada, dan paling sedikit bilangannya. Kalau kat dunia kamu bangga paling ramai penyokong, paling ramai tentera, paling kuat kerajaan. Tapi bila di akhirat, paling lemah dan paling sedikit. Tapi bila tu mereka akan yakin? Bila dah nampak azab. Sekarang cakaplah apa, mereka tak yakin. Okey.
Last sekali Allah kata apa? Qul, katakanlah, in adri. In adri apa dia? Apa dia? Kuat sikit. Sesungguhnya aku tidak tahu. Adri aku tahu. In adri aku tidak tahu. Aqribun. Tu soalan, adakah qarib dekat? Dekat apa ni? Ma tu'adun, apa yang kamu dijanjikan. Am, atau yaj'al lahu, menjadikan, lahu baginya. Baginya dibagi apa? Ni bagi apa yang kamu dijanjikan. Rabbi, Tuhanku, menjadikannya amada. Amada apa dah? Lawan dia qarib. Kalau qarib dekat, amada jauh. Apa maksud ayat ni? Siapa boleh faham? Siapa boleh faham? Cerita tentang apa ni? Ayat 25. Tentang hari kiamat. Jadi Allah suruh Nabi bagi tahu pada umat dia, khususnya pada orang musyrik Mekah. Apa dia? Sebenarnya sebelum ayat itu, hatta idza ra'au, Allah kata orang musyrik ini tak akan percaya pada hari kiamat kecuali setelah mereka melihatnya. Itu Allah cakap. Bila mereka lihat baru mereka percaya. Tapi masa tu mereka dah lihat ke belum? Belum. Bila belum, dia pun cabar Nabi. Alah, bila ni nak berlaku kiamat? Kami nak tengok ni. Yang Tuhan kata kami akan lihat. Bila kami nak lihat ni? Bagilah turun cepat. Faham? Turun ayat pula, ayat 25. Allah perintah Nabi jawab pada mereka yang minta lihat cepat azab. Nabi jawab apa? Itu bukan urusan aku. Azab yang kamu minta tu dekat ke, jauh ke, lambat ke, cepat ke, aku tak tahu. Faham? Sebab apa? Benda ghaib urusan Allah. Kerja aku hanya menyampaikan. Satu. Yang kedua, bila Allah perintah supaya Nabi bagi tahu, cerita akhirat ni jauh ataupun dekat, aku tak tahu. Okey. Kenapa Allah tak bagi tahu Nabi tarikh kiamat? Supaya senang umat Nabi Muhammad bersedia. Kenapa Allah tak bagi tahu? Siapa sehebat Nabi pun tak tahu dekat ataupun jauh. Ada setengah ustaz dia tahu sekarang kiamat dah dekat kan. Nabi tak tahu. Jadi siapa lebih hebat? Ustaz tu lah. Tanda-tanda, tapi betul-betul bila berlaku Nabi tak tahu. Sebab itulah bila malaikat tanya Nabi kan, apa dia bila kiamat, Nabi jawab apa? Orang yang bertanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Kemudian malaikat tanya pula, ma asyratus saah, apakah tanda-tanda kiamat? Tanda kiamat Nabi beritahu, tapi bila kiamat. Dan ada sahabat bertanya Nabi, tadi Jibril, ini sahabat tanya Nabi, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Nabi jawab apa? Nabi kata apa? Dekat dah. Kalau ikut kajian saya dah dekat ke? Ataupun Nabi jawab macam mana? Nabi jawab apa? Kuat sikit.
Nabi jawab dengan soalan, wama adatta laha, apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Nabi tak jawab soalan dia, tapi Nabi bagi soalan yang lebih penting daripada tarikh kiamat, iaitu persiapan. Sahabat tu jawab apa? Wama adattu bikasrati salatin wasyam, aku tak bersedia dengan banyak solat, dengan banyak puasa. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tapi aku sangat cinta pada Allah dan Rasul. Bila dia jawab macam tu, Nabi pun jawab balik. Nabi kata apa? Innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dan kata Anas bin Malik, sejak kami dengar ni, tidak ada satu berita yang paling menggembirakan orang beriman ketika itu. Tak ada satu yang paling menggembirakan orang beriman ketika itu melainkan ayat Nabi, iaitu kita akan bersama orang yang kita cinta di akhirat. Semua sahabat seronok. Kenapa? Sebab mereka semua cinta Allah dan Rasul. Boleh faham? Tapi tanda cinta Allah dan Rasul apa dia? Saya bagi jawapan, jawapan objektif. A, berebut nak ziarah kubur Nabi. B, sambut Maulidin Nabi. C, berebut nak belajar sunnah Nabi. D, berebut nak beramal dengan sunnah Nabi. D. Jadi orang yang betul-betul cinta Allah dan Rasul ialah berebut nak beramal dengan sunnah Nabi. Saya pergi Mekah baru ni, bila pergi Masjid Nabawi kan, antara benda yang penting yang sangat orang nak buat apa dia? Ziarah kubur Nabi. Lepas tu bila nak pergi ziarah kubur Nabi tu, kena pilih waktu, kena kuat. Betul? Sebab apa? Semua berebut nak pergi ziarah kubur Nabi. Tapi ramai yang berebut tu bila balik Malaysia tak berebut nak beramal dengan sunnah Nabi. Adakah itu cinta? Sunnah Nabi tak nak belajar, duduk kat rumah aja. Banyak sunnah Nabi, benda simple aja. Yang dia tahu pun tak buat, yang belum tahu pun tak nak belajar. Tapi bila pergi Madinah, dia 3-4 kali sehari ziarah kubur Nabi. Itu bukan cinta. Berebut nak pergi Raudah sampai berterak-terak kan. Balik Malaysia tak berebut nak belajar sunnah Nabi. Takut-takut tertipu dengan talbisu iblis. Hanya cinta nak pergi ziarah kubur Nabi, tapi tak cinta nak ikut sunnah Nabi. Boleh? Bolehkah? Sebab itulah para sahabat Nabi, walaupun ibadat di Mekah pahala besar, ibadat di Madinah pahala besar, tapi kebanyakan sahabat meninggal di mana? Meninggal di mana? Di luar. Kenapa? Sebab mereka cinta sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang paling besar ialah berdakwah, berjihad. Itu tanda cinta. Kalau cinta pada Nabi, duduk dekat kubur Nabi, semua berebut nak mati di Madinah. Tak. Ramai sahabat mati di luar. Okey? Okey kah? Jadi penting tak kita tahu kiamat dah dekat ke masih jauh? Penting ke? Penting? Penting? Tak penting. Kalau tahu dah kiamat dah dekat tapi tak buat apa-apa, ada faedah? Tak ada faedah. Tapi dia tak tahu kiamat dekat ke jauh, tapi sentiasa belajar sunnah Nabi, sentiasa beramal dan sentiasa bersedia untuk mati. Itu ada faedah. Okey, ada soalan? Ada soalan tak ada? Kalau tak ada soalan, cukup setakat ni. Kita berhenti setakat ayat 25. Ada berapa ayat lagi? 3. InsyaAllah minggu depan kita khatam surah jin. Jadi kita buat majlis sikit untuk jin.
Sebenarnya orang tabur garam apa dia? Oh, ni pertama kali saya dengar tabur garam nak elak ular masuk. Jadi yang ular masuk rumah tu tak ada garam tu kat luar? Tak, saya tak tahu. Saya tak tahu. Cuma saya dengar-dengar yang tabur garam tu nak elakkan jin masuk. Yang saya kata syirik tu bila dia percaya dengan garam tu jin tak masuk. Faham tak? Itu boleh jadi syirik. Kenapa? Garam tak ada kuasa. Yang menghalangkan jin masuk ialah Allah sahaja, tapi dengan cara yang Allah sebutlah. Adapun tabur garam nak mengalahkan ular masuk, saya tak tahu. Dan memang tak ada dalil. Tak ada dalil. Biasa ular kalau dia masuk, dia pergi ke dapur tak? Pergi tak dapur? Pergi. Ada garam tak kat dapur? Dia pergi juga. Yalah, garam besar pula. Dah, masalahnya kalau kita cinta Nabi dan nak elakkan jin masuk, buat apa? Jangan tabur garam. Buat yang Nabi suruh. Baca surah Baqarah, kan? Nak masuk rumah baca bismillah, nak makan baca bismillah, sebelum tidur baca doa, baca zikir, insya-Allah jin tak masuk. Baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kan? InsyaAllah selamat daripada jin. Yang masalah orang kita ni, yang Nabi cakap dia tak berapa dengar. Yang ustaz cakap tu kena tabur garam, kena bayar duit, itu dia dengar. Okey, cukup lah.